Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Kabair pada muka surat 459, iaitu dosa besar yang ke-73, iaitu berjudi. Dosa besar yang ke-73, berjudi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, ataupun sembelih binatang untuk berhala, atau mengundi nasib dengan menggunakan anak-anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halang kamu dan juga menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan melaksanakan salat. Maka tidak mahu lagikah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara itu. Suratul Maidah ayat 90 dan ayat 91. Jadi Imam Zahabi dia kemukakan ayat ini sebagai dalil dalam perbincangan tentang pengharaman judi. Tentang pengharaman judi. Cuma dalam ayat ini, dalam ayat 90 dan 91 suratul Maidah ini, selain daripada Allah sebut tentang judi itu, ada lagi beberapa perkara lain yang juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak nak fokus kepada tajuk itulah. Cuma yang kita nak bincangnya adalah berkenaan dengan judi itu. Jadi pengharaman judi ini sebenarnya sudah makruf di kalangan masyarakat kita. Bukan satu perkara yang baru, tapi perkara ini sudah kita faham. Cumanya ini sebagai peringatan, sebagai tazkirah kepada kita. Sebab judi ni dia boleh berlaku kepada sesiapa sajalah, tak kiralah dia tu agama apa. Ini penyakit manusia. Semua agama mengharamkan judi. Kalau mengikut ulama, dalam kajian ulama berkenaan dengan mana-mana agama, semua ada maklumat ini berkenaan dengan judi, dan semua agama mengharamkan judi. Tidak ada satu agama pun menghalalkan perjudian ini. Baik, cuba tengok di sini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan lebih dari satu ayat tentang dimurkainya orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Di sini jelas disebut judi-judi ni sebab dia haramnya. Salah satu sebab paling besarnya, pemilikan harta itu dia bukan melalui satu proses yang diizinkan oleh syarak. Jadi judi-judi ni hakikat sebenarnya dia proses, satu bentuk proses pemilikan harta. Nak dapat harta tapi dengan cara yang tidak benar. Cara ni disebut sebagai darar sebab dia ada kesamaran. Enggak, kalau sistem perjudian sekarang ni sebenarnya
penganjur kepada perjudian itu adalah penipu-penipu. Penipu-penipu. Tak akan rugi orang yang menganjurkan perjudian ni. Sekarang ni zaman internet ni, hadis-hadis perjudian lagi canggih. Budak sekolah boleh berjudi dah. Zaman sekarang. Atas nama kita kata game dan sebagainya, banyak. Kalau dulu kalau nak berjudi kat kena pergi ke kedai sport toto. Tu. Kira-kiranya begitulah. Banyaklah mengganggu daun teruk, kita kata dak, judi, banyak bentuk perjudian ni. Tapi sebenarnya hakikatnya kalau kita perhatikan, semuanya dalam bentuk nak memiliki harta dengan cara yang mudah, dengan cara yang singkat. Tetapi perkara itu dia bukan melalui proses usaha yang normal, yang seperti biasa. Bayar ke? Tak, kata 10 orang tagih duit, letak duit. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Dia tidak bergantung kepada usaha sangat. Orang bodoh pun boleh jadi kaya. Tetapi hak kaya sebenarnya siapa dia? Toke-toke judi tu. Tu sebenarnya. Dah ni sebenarnya judi ni dia menjadi barah pada manusia dari sudut mana dia apa ni, kita kata dia tidak menggunakan akal lah sebenarnya, hakikat sebenarnya. Semata-mata harap pada nasib gitu saja. Sebab itulah ulama sebut judi-judi ni sebenarnya dia nak menafikan kasbun, usaha tu. Yang mana kita umat Islam ni kita dapat pahala dengan sebab usaha tu. Usaha tu mestilah usaha yang halal. Hak ni tidak usaha ni sebenarnya. Dia bukan, tidak diiktiraf oleh agama sebagai satu usaha yang halal, tidak. Tapi dia merupakan satu bentuk apa ni, kita kata ramalan juga, menenun nasib. Nasib baik gitu ya lah. Sebab itulah kalau dia berlaku banyak tidak puas hati dan sebagainya, judinya. Tapi kukuk mana pun asalnya adalah untuk memiliki harta dengan cara yang tidak benar. Sehubungan dengan masalah ini juga Nabi SAW bersabda, man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Sesiapa yang mengatakan kepada temannya, marilah kita berjudi, maka ia harus bersedekah. Harus di sini makna wajib. Sesiapa ajak kawan dia berjudi, selain daripada dia bertaubat, dia kena bersedekah. Sebab apa? Tadilah kena ingat sebab berjudi ni sebenarnya dia dengan maksud untuk dapat harta dengan cara mudah, shortcut lah kita kata, jalan pintas. Sebab tu nak lawan hal tu kena sedekah. Asalnya nak suruh semakin banyak harta, tanda penyesalan, taubat, kita buat keluar harta, nak lawan syaitan. Itu cara yang dianjurkan oleh agama. Apabila hanya dengan mengatakan mengajak untuk melakukan suatu perbuatan maksiat saja diwajibkan untuk bersedekah untuk menghapuskannya, maka bagaimanakah apabila perbuatan tersebut dilakukan? Tentu perbuatan tersebut termasuk dalam kategori mengambil harta dengan orang lain dengan cara yang tidak betul. Kadang-kadang kita tengok di apa ni, ada kan di kedai-kedai tu dia jual makanan tu tak? Dalam bentuk nampak semacam perjudian untuk budak-budak go 50 sen ya. Masuk duit tengok ni, tapi dia ikut tu biar mana pun ada kan. Tu sebenarnya tidak bagus tu. Kalau kita tidak kata itu perjudian sebenar tu, tapi ke arah tu dah. Sebab dia kalau urus saya jual beli dalam Islam ni, dia mesti ada ikhtiar. Dalam khiyar majlis itu kita berhak pilih dengan puas hati. Sebab tu Islam salah satu unsur perniagaan yang tidak dibenarkan, dia menghalang pemilihan itu. Mana kita tak boleh pilih atas nasib, boleh mana tak boleh urus saya gitu. Dalam agama tidak dibenarkan. Misalnya barang letak banyak, kemudian kita lontar anak batu ataupun sesuatu, kena lain. Jadi terpaksa ambil ya. Urusan lagi itu tidak dibenarkan, haram itu dalam agama. Sebab dalam agama ni kalau urusan jual beli, kita boleh pilih dengan sebebas-bebasnya. Kita boleh kata nak, boleh kata tidak nak. Dan kita bebas pilih sebelum berlaku akad jual beli. Sebelum berlaku akad jual beli itu kita bebas memilih. Adapun perjudian ni sebenarnya dia betul-betul bergantung pada nasib baik lah. Kalau baik boleh, bukan melalui satu usaha yang gigih yang menggunakan akal yang rasional ni, tidak. Itu tidak dibenarkan. Baik. Cuba tengok ni, saya nak baca sikit ni. Cuba kita tengok. Kata Syekh Utsaimin
Dia kata yang dimaksudkan dalam ayat itu al-maisir, di dalam firman Allah tersebut adalah perjudian. Judi adalah semua usaha. Usaha juga. Ada makna usaha juga. Menghasilkan wang dengan cara bertaruh dan saling mengalahkan. Maksudnya ada yang pulang dengan membawa wang dan ada yang pulang tanpa membawa apa-apa hasil. Atas nasib baik. Gitu. Jadi firman Allah, katakanlah, maksudnya ditujukan untuk setiap orang yang menanyakan hukum arak dan perjudian. Gitulah. Jadi judi-judi ni ini kalau kita nak ambil kira dari segi sejarah, zaman jahiliah perjudian ni berlaku dengan berleluasa. Di Malaysia kita ni pun ada judi berlesen. Dia berilah lesen 4 kali sehari pun kalau judi dia tidak jadi halal. Sesuatu yang jelas haram ni dah, haram li zati. Judi ni haram pada zat dia tu. Perbuatan amalan tu kukuk mana pun dia tak akan jadi halal dah. Bila sebut judi dengan sistem cara dia tu supaya riba lah. Perbuatan dia tidak akan jadi halal dah, tetap dah hukum dia tu. Begitulah juga judi ni suatu perkara yang jelas. Kalau tidak takkanlah disebut dalam Quran, dalam hadis. Bahkan judi-judi ni dia menjadi salah satu penyebab seseorang itu tidak dapat, katalah dia berjudi 1 jam, kesal perbuatan dia tu bila dia tidak bertaubat, hidup dia tidak diberkati sepanjang hayat ni, kecuali dia bertaubat. Jadi mana kena itu bagi saya nak tekan begini untuk anak-anak kita. Kena itu tu contohnya. Adalah ni budak-budak dia je 3, dia je 4. Dia main jetik obat ni nak. Dia ada cara dia. Dia tagih tu. Kadang-kadang boleh obat tu, siapa dia kalah boleh obat. Setengah tu buat klik obat, sejabi obat. Getah pemadam ni lah, sejabi klik. Kata mana banyak ni mau. Dia kata dia main jetik gitu, kalau adalah cara dia kita betul anak tu. Tapi maknanya benar tu dia boleh obat. Cekok klik obat. Kata tak. Budak-budak nak faham kan tu sebenarnya unsur perjudian dah tu. Patut ada setengah tu memang target 10 sen tapi tak apa pada dengan orang budak tu. Kalau lock benda-benda gini akhir sekali dia jadi terbawa-bawa sampai ke kata zaman remaja sampai ke dewasa, akhir sekali jadilah perjudian. Daun teruk dan sebagainya itu sebenarnya wasilah pada perjudian. Kita kena tengok juga budak-budak ni. Ada budak-budak sekolah ni saya tahulah dia main jetik obat tu hadiah dia ke dia? Dia belanja saing dia makan waktu rehat. Perjudian lah tu. Itulah judi. Jenis lagu tu. Kalau hak dewasa kat dia ada cara dia pula. Sport-sport toto ni kat lama benar dah. Tekan nama ekor kau tu dah. Barang lagu ni jadi masalah kepada manusia, tak kira. Jangan kita ingat orang tidak Islam tak judi, kerana dia teruk lagi sebenarnya. Orang bukan Islam, orang Islam pun teruk juga dalam bab ni. Jadi kalau zaman jahiliah ini merupakan satu bentuk perolehan harta untuk golongan-golongan kaya. Jadi kita kena berhati-hatilah, khususnya anak-anak kita. Jadi kita kata kita tak judi, keluarga kita tak ada, anak-anak kita secara tidak langsung. Sebab apa? Pengaruh internet ni, perkara ni sudah dibuat kajian oleh tokoh-tokoh akademik. Bahayanya internet ni dengan main game tu. Cuba bayangkan. Kan dia lah ni budak, dia pandai, dia boleh pergi bayar di 7E ke apa. Dia pergi bayar, dia kena masuk. Adalah cara dia, saya pun tak tiuk tu. Tapi ada cara dia tu. Ni bahaya Baik, kita pergi kepada dosa besar yang ke-74. Melakukan dosa di tanah suci. Ini khusus tanah haram lah, Mekah, Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an al-'akifu fihi wal bad. Wa man yurid fihi bil hadim bi zulm nudhiqhu min 'adzabin alim." Dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka, Masjid Haram ni, dan daripada Masjid Haram
ataupun dan Masjid Haram, yang mana kami jadikan Masjid Haram itu terbuka kepada seluruh manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang daripada luar. Dan sesiapa sahaja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, nescaya akan kami rasakan kepadanya seksa yang sangat pedih. Dalam ayat ni ada beberapa perkara berkenaan dengan tajuk ni dan juga berkenaan dengan isu lain. Ada di dalam ayat ni. Yang pertama, kalau kita perhatikan kepada ayat ni, wal masjidil haram alladhi ja'alnahu linnas sawa'an al-'akifu fihi wal bad. Allah kata Masjid Haram ni hakikat sebenar dari segi agama kita, Masjid Haram ni sebenarnya dia milik umat Islam, bukan milik sesuatu negara sebenarnya. Hakikat sebenar. Tu. Sebab dalam ayat ni jelas kalau kita baca tafsir kan, dia mesti terbuka untuk semua orang Islam lah. Sama ada hak duduk di situ sudah menjadi masyarakat setempat itu ataupun orang luar. Jadi dalam sistem kita sekarang nak masuk kena pasport ke tak apa, tu tak masalah, tetapi untuk orang pergi untuk mengerjakan haji dan umrah, kerajaan khususnya sekarang ini Saudi lah, dia wajib mempermudahkan dengan cara yang bijaksana lah. Tidak jadi kira lah, tidak saya disebut oleh beberapa orang tabu haji lah, orang berjawab tabu haji, dia kata Ustaz Din kata dia sebut saya 2 tahun lepas, dia kata kita jangka 5 tahun lagi kos mengerjakan umrah pun mencecah 30,000 dijangka. Bila siap keseluruhan, ada hotel semua 5 bintang. Sekarang ni hotel paling mahalnya, hotel mahal, makan pun mahal. Bayangkan kalau musim haji air harga RM4 dia jadi RM12. Pengalaman terkejut kita tengok, hak RM4 jadi RM12. Jadi maknanya pihak kerajaan itu mesti kawal tu, sepatutnya dasar pada ayat ni. Dia kena mudah ni bukan bermakna bermudah-mudah, tidak. Permudah ni bukan makna bermudah-mudah, tetapi dia mesti ada unsur mudah dan meringankan itu. Cuba bayangkanlah berlaku perubahan setiap masa. Ni bagi saya satu kelemahan lah kerajaan Saudi tu, berat sangat. Ni ramai dah orang kritik ni kritikan ni sebenarnya peringkat dunia lah sebenarnya. Ni maknanya bercanggah dengan ayat ni, sehingga jadi payah. Sebelum ni dia buat kalau pergi tempoh setahun 2 kali dan sebagainya, sehingga kena 2,000. Kita kata mungkin dia ada kemaslahatan lain, dia buat tak apalah, ada alasan dia gini-gini, sebab nak beri peluang pada orang lain. Sebabnya kalau buka seluah-luah ni tak muat kawasan tu. Sebab saya buat umrah dalam musim Ramadan, bayar ke 10 akhir Ramadan, kat dalam masjid tu dah tak boleh masuk. Semaya Jumaat 1 kilometer daripada dataran, bukan daripada masjid, daripada dataran 1 kilometer, lebih 1 kilometer lah. Sebab saya ambil hotel tu dia 800 meter, jadi lebih lah, kita tengok jauh lagi ke belakang. Masa semaya Jumaat, hak semaya fardu pun lebih kurang. Cuba bayangkan kalau dia tidak kawal begitu, tu tak apalah, kita faham lah. Tetapi hak asah tu kenapa jadi mahal? Dia kena kawal, makanan pun kena kawal. Itu tujuan. Jadi orang yang maknanya saya nak sebut, kita tidak nak menyalahkan itu, kita pun tidak tahu masalah sebenarnya. Cumanya kalau sekiranya dia tidak ada usaha ke arah nak memudahkan, bahkan jadi payah dengan kosnya dia tidak kawal, di sini dia ada bab tanggungjawab tu. Dia kena tanggungjawab lepas tu. Nak jawab macam mana? Mana orang yang mengurus tanah haram ni, dia adalah masalah tanggungjawab, masalah tanggungjawab. Kalau tidak berdosa, sebab dia ni untung besar dari segi pelancongan ni, dari segi kemasukan duit luar ke dalam negara tu memang untung besar lah. Kita apalah, itu dari sudut lain. Cuma kita nak bincang ayat ni dari sudut pergi ke tanah haram, khususnya masjid kawasan tanah haram tu lah. Setengah ulama kata tak termasuk Madinah, di kawasan Mekah tu. Dan tanah haram ni sebenarnya dia ada hudud, dia ada hak dia, bukan di masjid saja. Hak tu khilaf ulama lah. Sebab di sini sebut wal masjidil haram, bukan tanah haram, masjid haram. Tapi ada juga ulama kata maksud dianya tanah haram tu, cuma sebut masjid tu kerana itu lebih utama. Tetapi melakukan dosa walaupun tidak di masjid, kalau di kawasan tanah haram, dosa dia berkali ganda daripada tanah halal.
daripada tanah halal. Kalau dia masjid haram, lagilah. Cuba kita tengok sini. Sesiapa yang bermaksud bila pergi ke masjid haram bermaksud untuk melakukan ilhad, kejahatan, bizulmin, dengan cara yang zalim. Maknanya dia gini, ilhad bizulmin ni, padahal kalau tidak sebut zalim, bila kata ilhad tu sudah ada dah makna tu melakukan kejahatan, tapi sebut bizulmin. Sebab kejahatan ni kadang-kadang ada dalam bentuk zulmi ni, lebih merujuk pada kesal dia kepada orang lain lah. Setengah orang tu pergi buat dosa sekadar dia ya, sekadar dia ya, sekadar dia. Tapi setengah-setengah tak, bila dia kejahatan dia buat tu juga kena pada orang, tempiah pada orang lain. Ini lagi tu apa kesal dia, mana kami akan kena kepada dia azab yang sangat pedih. Kalau tak kena di muka dunia, akan kena di hari akhirat. Jangan main di tanah haram ni. Kita kena berhati. Sebab itulah orang yang nak pergi ke Mekah, dia kena ada persiapan mental, rohani dia, fizikal dia kena ada semua tu. Baik, tak apalah, cuba kita tengok di sini. Berkata Yahya bin Abi Katsir daripada Abdul Hamid bin Sinan, beliau adalah seorang rawi yang dikuatkan. Dia ni seorang perawi yang dikatakan kuatlah oleh Ibn Hibban, daripada Ubaid bin Umair, daripada bapanya, bahawa Rasulullah SAW bersabda pada waktu haji wada', ala inna awliya Allah al-musallun man yuqimus salah wa yasumu ramadan wa yu'ti zakata malin yahtasibuha wa yajtanibul kaba'ir allati nahallahu anha thumma inna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kaba'ir qala hunna tis'ah asyirku billah wa qatlu mu'min bighairi haqq aw as-sihr wa firaru yawmiz zahf wa aklu malil yatim wa aklu riba wa qadhful muhsanah wa uququl walidain واستحلال البيت الحرام قبلتكم ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي في دار أبوابها مصاريع من ذهب. Kata Nabi, ketahuilah bahawa para wali Allah adalah orang-orang yang selalu menunaikan salat. Nabi kata ketahuilah, orang yang disebut sebagai wali Allah tu adalah orang yang jaga salat, semaya dan dia jaga salat. Ini salat ni mana salat fardu. Kalau dia buat lagi salat sunat dengan ikhlas, dengan kualiti salat itu, itulah sebenarnya wali Tuhan. Ni ada. Sebab tu saya sebelum ni pun sebut dah, isu wali Tuhan ni sebenarnya isu syariat, isu orang ikut sunnah. Bila sebut wali Tuhan ni orang yang ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni ada tak? Kalau saya nak guna bahasa Melayu kita lah, sunnah ni bahasa Arab. Sunnah Nabi ke dia? Kehidupan Nabi. Bila kata kehidupan Nabi, setiap apa yang kita buat ni ada sunnah di situ. Nak tahu kena belajar. Nak tahu kena belajar. Misalnya sunnah dalam pakai baju kita ambil. Saya tujuan saya sebut ni, takut orang kita ni kadang-kadang dia faham sunnah ni 2-3 kali. Kalau nak sunnah kan, setengah tu sunnah. Sugi, gosok gigi tak termasuk sugi. Berat juga tu. Kena bersugi, tak boleh poket tu. Setengah tu boleh poket. Awak kita nak maya ke serabut perut. Setengah-setengah tu. Sugi ni kalau kita nak tebus bahasa Melayu kita, sebab tu bagi saya istilah kita guna dia betul. Sebab tu ulama-ulama baru, misalnya Syekh Ethiopia, orang Ethiopia tu tulis kitab sampai 42 jilid. Dia bincang sugi ni mana gosok gigi. Sebab tu dalam hadis sugi ni kita kata itu maknanya matharatul fam. Kita membersih ruangan mulut. Sama ada guna kayu sugi, guna buh gigi, guna cecair tertentu pun boleh. Apa saja. Guna kita kata apa? Chewing gum. Mana? Orang Kelantan panggil coklat getah tu. Boleh membersihkan gigi juga. Untuk bersih contohnya kita daripada waktu asar nak sampai waktu maghrib, kita tak makan apa pun, kita telah gosok, tiba-tiba kadang-kadang mulut bau ni, kadang-kadang tak makan apa dia bau. Sebab bila tak kecek, kita duduk akhir jadi berjabat. Siapa kata sampai waktu maghrib lah kata semua, dia bau mulut tu. Jadi bila nak pergi sembahyang, ada kena sama ada khamar ataupun coklat getah. Dia ada coklat getah ni, yang coklat getah kita panggil dia chewing gum ni, dia ada yang jenis tak ada rasa, dia memang dia tawar, dia khusus untuk membersihkan mulut. Ada
Jadi hak tu kita boleh guna, termasuk boleh pahala seperti gosok gigi. Hak dia sebut tadi. Itu mengikut ulama. Maknanya kita duk gosok, sebab tu bila kita gosok gigi kita kena cari bahan orang Kelantan, orang kita panggil obat gigi tu kena cari yang halal lah. Kena cari yang halal. Cari produk muslim itu. Kena cari produk muslim. Baik. Tu saya nak sebutnya ni lah. Jadi perkara-perkara gini, mana wali Tuhan ni wali, dia jaga benda-benda gitu ya wali. Jangan kita ingat wali Tuhan ni hak mata tak apa buka tu lah. Lepas tu janggut sapak pusak. Lepas tu jalan pun tunduk. Jari-jari aja orang tu tidak wali tu lagu tu. Orang kita ni bahaya. Pakai piah gini tak pakai piah boleh jadi wali. Boleh jadi wali. Hakikat sebenarnya wali Tuhan ni orang yang jaga agama. Misalnya kalau di sini sebut wali Tuhan ni orang jaga semaya sebagai ibu ibadat tu. Jaga semaya tu Nabi kata. Bila kata jaga semaya, dia faham semaya tu apa, falsafah semaya dia faham. Bila jaga semaya dengan kualiti dia akan terjaga lah hak lain. Tu maknanya penjagaan solat, bukan sekadar buat solat, bukan sekadar melakukan solat. Jadi kita kena ingat. Jadi wali Tuhan ni bukan kerana orang kata dia wali. Wali Tuhan ni mana orang rapat dengan Tuhan. Nak rapat dengan Tuhan ni mesti dia mengikut sunnah Rasulullah, mesti mengikut cara hidup Rasulullah. Misalnya saya sebut ada berkenaan dengan pakai baju. Pakai baju ni kalau kita orang tidak agama pakai baju lah ni binatang punya pakai baju ni. Siap apa-apa. Nak ayatnya manusia dah. Enggak, kalau kita pakai baju, kita bagaimana kita nak ikut sunnah cara Nabi pakai baju. Kalau kita tengok dalam hadis, isteri Nabi kata Nabi bila nak pakai dia masuk tangan kanan dulu, masuk ke sebelah kanan, masuk. Lepas tu baru ke kiri. Bila nak tangga ke baju dia buat keluar dulu tangan kiri. Tu cara dia. Mana kalau kita ikut tu boleh pahala. Maknanya jadi ada sunnah di situ. Gitu maksud sunnah Nabi ni. Mana keseluruhan hidup kita tu kita boleh ikut sunnah. Jadi orang yang cuba berusaha sedaya upaya dia untuk supaya tepat kehidupan dia serupa dengan Nabi, itulah wali Tuhan. Patut hakikat sebenarnya serah pada Allah. Tu. Sebab wali Tuhan ni sebenarnya hakikat sebenarnya kita tak tahu, tak boleh nak tentu secara ta'yin pasti orang ni wali tu payah dia. Sebab apa? Sebab wali Tuhan ni dia tidak ada tanda-tanda yang khusus yang jelas. Kadang-kadang nampak orang tu warak itu pun kadang-kadang wali syaitan tu. Tak mesti wali Tuhan. Terkadang orang nampak biasa je. Mudah ya kita nak tahu, tengok hadis. Misal saya nak ambil satu contoh. Ni dalam Bukhari. Ni contoh saja kalau kita fikir kan, mengisahkan kita lah. Ada seorang perempuan di zaman Nabi. Dia ni pergi masjid sama lah sembahyang Jumaat. Dan dia pergi pun pergi awal. Nama dia pun tak tahu. Tapi watak dia ada sebut dalam hadis. Jadi dituju apa dia pergi awal masjid? Dia nak menyapu di masjid. Tak ada siapa bayar. Ni bakti dia, usaha dia. Atas kerelaan dia sendiri dia nyapu. Jadi orang kenal, semua orang kenal dia tengok dia nyapu. Cuma dia ni orang biasa. Bukan kata orang alim ke apa. Jadi orang tak tahu gitulah. Cuma orang tengok kat bagus gitulah. Tidak dibayar. Dan Nabi pun tengok dia, Nabi pun tengok. Perempuan ni orang Afrika. Orang kulit hitam lah. Tiba-tiba Nabi, lepas tu Nabi tak nampak dia duduk, tak nampak dia mari masjid. Sekarang nampak sebab dia duduk nyapu sapah di tepi masjid. Ni masjid Madinah ni, masjid Madinah. Nabi tanya sahabat dia, macam mana perempuan berkulit hitam tu? Tak ada nampak dah ni. Seminggu dah aku duduk perhati, tak ada nampak. Sahabat kata mati dah baru ni, mati perempuan ni. Nabi kata apa tak royak. Apa tak royak. Nabi kata mu tahu kita ahli syurga tu. Nabi kata, kalau orang lain kata kita tak percaya. Nabi kata, oh lah hadrat kalau tidak wali tu tak akan Nabi sebut atas dunia ke masuk syurga. Wali tu gapo dia buat siapa Nabi kata wali tu? Istiqamah dalam buat baik sesuai dengan kemampuan dia. Allah nilai manusia ni berdasar pada kemampuan dia. Allah kata orang ni baik, gapo dia buat? Nyapu siapa? Padan dengan orang ni. Tu cara Tuhan nilai manusia. Tapi kalau kamu orang yang bertaraf tinggi, aku hadiah kepada kamu pemikiran tinggi, tiba-tiba kamu tak buat dengan kemampuan kamu, hak tu baru aku cah sebagai dosa. Itu style Allah, dia hukum manusia. Dia tak hukum pada manusia yang lemah. Misalnya orang kampung, Tuhan tidak akan hukum dia kalau dia tak boleh buat perkara besar. Menggoreng dia setakat tu je kemampuan dia. Tapi orang yang ada kemampuan dalam agama tiba-tiba tak buat, hak ni Allah akan cah dia sebagai salah.
Sepatut dia boleh buat tahajud, dia boleh belajar, tapi tak belajar. Kemampuan itu Tuhan beri. Orang lain Tuhan tak beri kemampuan itu. Allah beri pada dia, dia tak guna. Tu Allah anggap sebagai salah. Misalnya kita kata, kita orang miskin, Allah tidak bebankan kita sangat kepada derma sedekah. Bahkan kita ni orang pokok asnah, kita kata asnah lah, kita kata asnah. Makna tanggungan dia tu orang lain kena bantu dia. Makna bebanan sedekah, bebanan khairat, wakaf dan sebagainya tidak kena pada dia, kita tu. Tetapi orang kaya, Allah beri kekayaan kepada dia, berniaga lebih kurang sampai jadi kaya raya. Orang ni ada bebanan kepada dia. Dia kena sedekah, dia kena tabarruk, kena khairat. Kalau dia tak buat, Allah akan tanya harta dia lah mana. Kemana kamu guna harta? Tapi kalau orang miskin tu tak tanya. Nak tanya mana makan apa tak cukup. Mungkin Tuhan tanya dari sudut lain. Itu kita kena ingat, tu cara agama. Jadi mana setiap orang ni dia ada tanggungjawab yang sesuai dengan keadaan dia. Baik. Kemudian saya sebut gitu sahaja. Sebab apa? Sebab masyarakat kita ni dia masih ada lagi satu kesilapan dalam menilai manusia. Dia kalau tengok seorang itu pakai jubah, dia jadi orang ni kira baik lah. Ramai lagi dia berfaham lagu tu. Kata gapo perkara timur. Tama-tama kalau sebut pula, dia ni keluarga Rasulullah ni, jala kedak tak tahu tu. Dia ni keluarga Rasulullah. Kalau betul dia keluarga Rasulullah, itu kelebihan lah. Tapi tak ada satu hadis pun sebut bila kata keluarga Rasulullah maka terjamin dia masuk syurga. Tak ada pun, sebab kita lah. Cuma keturunan. Gitu ya lah. Sebab tu saya sentiasa tekan. Mana kita kata keluarga Rasulullah, Pokok Habib ke apa, semua ni bagi kita sama saja. Kalau dia buat pembawa ke hidup dia, cara dia bawa masyarakat tu menepati kehendak Nabi, betul lah, boleh ikut lah. Tapi kalau tak betul, tak boleh. Kita tak tengok keserban dia tu. Serban ni kalau pakai niat kerana Nabi pakai, boleh pahala tu ya. Siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa boleh tu. Kita pakai jubah, bukan jubah ni hadrat, jubah ni sebenarnya bukan pakaian Islam. Bukan sebab sebelum Nabi orang pakai dah jubah. Abu Jahal pakai jubah. Cuma kita pakai kerana ingat Nabi pakai. Kerana ingat tu boleh pahala mengikut ulama. Kerana ingat tu boleh pahala. Jadi maknanya boleh pahala tu bukan kerana tu, kerana ingat tu. Memang ulama sebut gitu. Jadi kita jangan terpengaruh. Kadang-kadang orang guna pakaian untuk menipu. Dengar tahu janggut pun janggut nego. Budak-budak ni panggil janggut nego. Pakaian nego, janggut nego, nak tipu orang. Mari ayat dia keluarga Rasulullah patah, hak dia buat tak serupa dengan hadis kita ngaji. Penipu ni. Tak usah pakai. Orang lagu ni sepatutnya ambil buah tu siapa ni. Tak pakai. Bawa cara hidup bercanggah dengan cara Nabi. Tak boleh. Bayar ke popok dia lah ni hadirat. Hak hidup panggil wali Tuhan ni. Mimpi terima kiraat direct dengan Nabi. Siapa buat majlis besar. Nak percaya bagi-bagi lagu tu? Kalau umat Islam tak percaya. Islam ni sudah lengkap, sudah sesat dalam bab tu, bab ibadat tu. Kadang-kadang orang kita ni, orang tamu-tamu orang Melayu kita ni, dia mudah terpengaruh. Mari rambut Nabi pakai siung jerit-jerit. Ya Allah, ke rambut Nabi. Nak tahu mari mana? Mari pedai Nabi pakai lagi siung tu kak. Jadi hak penganyur tu utum juta-juta. Nipu sungguh. Bayar ke? Cuba bayar ke? Dia sebut gini, hak jaga tu lah, hak jaga tu. Dia kata bila pergi ke rambut Nabi, dia suruh selawat lah, selawat. Cuba tengok hati-hati Allah. Kalau depan kita boleh pelepahnya Muhammad dah tu. Selawat pergi ke rambut Nabi, dia selawat Allah sana. Hak ni kata masa bila selesai selawat, gerak rambut tu. Gerak rambut tu. Itu dalil tu rambut Nabi. Ni ustazah sebut ni, yang mengajar kecek lagu ni ustazah ni. Tak masuk dalam grup WhatsApp. Sahabat saya di Melaka tu, dia anak buah Harudin, Dr. Harudin. Dia katanya tipu kau jin dah popokmu ni. Dia tipu kau jin. Bagi-bagi lagu tu, Islam dia tidak tiba, tak ambil kira bagi lagu tu. Orang Islam dia tidak hidup dengan cara lagu tu. Kita nak tahu mana tu rambut Nabi. Dia kata keluarga Nabi tu betul ke tidak dia keluarga. Lepas tu kalau keluarga Nabi, betul ke rambut Nabi tu? Nak ngesah lagu mana? Nak ngesah tu. Kalau ada orang mari ayat kita ni selipar Nabi, kita nak kata lagu mana? Nak percaya lalu. Gang lah umat Islam kalau jenis lagu tu. Ikut orang ayat nak percaya. Sebab tu Nabi dia tidak penting. Sebab tu Nabi sendiri pun dia tidak penting tu bagi-bagi lagu tu. Hak pentingnya tak sesat, ikut sunnah aku.
Nabi kata in tamassaktum inni taraktu fikum amrain. Nabi kata, aku tinggal, bila aku mati aku tinggal kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat sampai bila-bila kalau mu pegang teguh dengan dua perkara, kitab Allah wa sunnat Rasul. Hak tu kita kena jaga. Hak lain ni bagi tipu belaka. Bagi tak tahu mana ada. Kubur Nabi ni, kalau kubur Nabi Muhammad seorang je hak sahih. Kubur Nabi lain tak sahih sahabat. Tak sahih sahabat. Dia kita tak boleh dia gini hadirin, saya nak sebut ni bab wali ni, benda ni orang guna untuk menipu. Orang kita ni bila sebut dia ni mimpi jumpa Nabi berapa kali dah. Betul lah, lu kau tu jadi kecek ke dia jadi betul. Masalah orang kita. Ada seorang ustaz di Kelantan kita, bila saya persoal betul ke kubur Nabi Nuh, kubur Nabi Saleh betul ke? Mana riwayat? Nak tahu tepat. Dia kata orang situ tahu belaka. Tahu tu tahu bila. Gak zaman kawan tu umur bila? Nabi ni zaman bila? Dia kata tak kira dia mau tak percaya kubur tu kenali. Tu kenali tu zaman kita. Gong ngerti ustaz ni. Duk kiyah kubur Nabi Saleh dengan kubur tu kenali. Ngajar kata-kata. Persatuan nelayan pun tidak duk cek dia ni. Sepatut persatuan nelayan kena cek lah dia ni, orang-orang lagu ni kena cek. Kalau kita sebut betul kan marah pula kena cek, kena semok orang ngajar betul ke tidak. Masalah tauliyah tu hal lain. Dia ngajar betul ke tidak. Kalau pihak berwajib tadi tu persatuan nelayan boleh cek tu. Kata warna pula saat dia persatuan nelayan ada munggu hak sebenar tidak ada cara kau tu. Hak tadi kita suruh persatuan nelayan pula cek bahagian ni. Sebab kalau orang pegang jawatan itu kadang-kadang tak cara pun. Kecek tu kat lemah kita tengok hati-hati dah. Setengah-setengah tu. Sebab dia saya duk perhati kalau wali-wali daripada zaman dulu kita baca pun memang dia banyak unsur mesti benda-benda mencari adab. Dia suka sangat benda-benda lagu tu. Siapa berbangga tok guru dia ambil satu wuduk boleh tahan 40 tahun wuduk. Boleh sebut pada masyarakat warga dia untuk masyarakat bagi-bagi lagu tu. Tapi duk mengajar kata riti kata lagu tu. Banyaklah benda-benda lagu tu kan. Gak rosak pemikiran masyarakat. Nabi ada ke Nabi kecek bagi-bagi lagu tu? Tak ada. Islam ni dia ada cara dia. Baik. Bila sebut wali, dia langsung tidak bercanggah dengan agama. Tu panggil wali. Dia kena ingat ada. Sebab dalam internet ni macam-macam ada. Saya nak sebut lagi contoh biarlah. Nak sebut. Ni berat. Sebab ni dia ceramah secara terbuka ni. Dia kata lagu mana? Budak ni orang Kelantan ni duk mengajar itu. Saya pun kuliah sekali dengan dia, kuliah di sebuah masjid. Parah. Kita tengok video dia, dia kata macam mana? Dia kata kalau wali Tuhan, cuba tengok cara dia guna. Wali Tuhan. Siapa wali Tuhan? Tak apalah. Kalau kita tengok sesuatu yang mencari adab luar biasalah. Kadang-kadang kita nampak wali Tuhan ni bila dia buat sesuatu bercanggah dengan syariat, kita tak boleh kata salah dia sebab dia wali Tuhan. Dia pun buat contoh. Misalnya seorang wali Tuhan pergi ke kubur. Bila pergi ke kubur dia pun hala tangan. Dia masuk tangan dia dah talah kubur tu sekerak ni. Dia masuk tangan. Dia salah dengan orang mati dalam kubur tu. Kita tak boleh kata apa. Sebab dia tu Tuhawi pada dia nampak tok guru dia hala tangan dalam kubur nak salah dia. Cuma kita tak nampak sebab dia ni kasyaf. Allah buka hijab. Nak menipu biar pada. Kata tak. Tapi tak apa pula, tak kena sekat, tak kena tarik tauliah ke apa tu. Sebab tu saya kata persatuan nelayan kena semok orang-orang lagu ni. Tak boleh dibiar gitu. Kalau pihak sepatutnya tak cara pun kena ada pihak lain kena cara. Tak boleh rosak masyarakat. Kalau kita didik masyarakat dengan cara gitu lagu mana pemikiran masyarakat? Pemikiran Islam ni tak ada benda-benda gitu. Islam ni dia hidup di bumi nyata, berpijak pada realiti. Bila cakap benda normal, tak ada unsur tidak waras tu tak ada orang Islam. Ni kalau duk main bagai-bagai lagu tu jadi lagu mana orang Islam akan jadi pemikiran dia. Tu. Jadi kita nak kata tentu orang ni wali tu nak tahu lagu mana syuraya. Dia benda-benda gitu tidak penipuan belaka tu. Sebenarnya nak ke dia supaya orang ta'assub dengan dia. Tu yang sebenarnya. Bila ta'assub ikut dia royak. Baik. Ketahuilah bahawa para wali Allah adalah orang-orang yang selalu menunaikan salat, iaitu orang yang mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat harta yang telah masuk hitungan, cukup nisab, haul dan sebagainya, menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah larang,
Kemudian ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, dosa-dosa besar tu apa dia? Apakah yang dikatakan dosa besar?" Maka Nabi sebut dalam hadis ni 9 perkara. Nabi kata dosa besar tu 9 perkara. Bukan 7 tu, salah tu, tersilap tu. Maka beliau menjawab 9, bukan 7. Tis'ah tu jawab situ tu. Tu. Bukan silap tu lah. Okey. Hunna tis'atun, jelas. 9 Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh orang beriman dengan cara yang tidak benar. Bunuh seseorang dengan cara tidak benar ni kekal dalam neraka. Salah satu perbuatan dosa besar yang menyebabkan kekal dalam neraka, bunuh orang Islam dengan cara yang tidak benar. Kalau cara yang benar ni kisah tu lah. Ataupun kita bunuh dia sebab dia nak ceroboh kita pun bunuh dia. Tu tak apa tu cara yang sebenar. Ni cara yang tidak sebenar, dia tak payah hutang, kita bunuh dia. Tu tidak sebenar tu. Kalau perbuatan tu dia menyebabkan orang Islam tu, kalau dia tak bertaubat, mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia akan kekal dalam neraka. Dalam Quran ada sebut kan? Dalam mana ayat tu? Wa man yaqtulu wa man qatala mu'minan. Apa ni? Muta'ammidan. Man qatala mu'minan, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa dia bunuh orang Islam dengan sengaja, maka balasan dia ni kekal dalam neraka jahanam, kekal. Ulama pun confuse, kekal macam mana sebab dia Islam lagi tu. Setengah ulama tu kekal ni makna dia ni antara orang yang lama dalam neraka, lama selama-lamanya, tapi akhirnya keluar juga. Tu. Tapi lama sangat sehingga dikatakan kekal. Cuba bayangkanlah. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, wa man qatala wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Tu. Sesiapa yang bunuh orang Islam dengan sengaja, maka balasnya dia adalah kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, sihir. Sihir ni kena ingatlah, sihir yang dimaksudkan di sini adalah satu amalan yang ada kaitan dengan syirik. Bukan bomo tempat kita ni, kalau bomo tu kecuali cara bomo tu ada unsur syirik, tu jadi syirik lah. Tetapi kalau kita bawa hadis ni dalam konteks zaman jahiliah, sihir tu maknanya syirik. Tu. Bila kata sihir ni syirik lah. Sebab Sayyidina Umar pernah ditanya, masyirku ya, masyirk, apa dia syirik? Wahai khalifah lah, ada orang tanya. Sayyidina Umar jawab ni, asyirku as-sihru, syirik tu sihir lah. Jawapan Sayyidina Umar tu sebenarnya merujuk pada amalan sihir di zaman tu. Sebab sihir zaman tu dia guna makhluk halus, guna khidmat makhluk halus. Jadi perbuatan-perbuatan yang berbentuk syirik itu diamalkan untuk menjayakan aktiviti sihir itu. Tu. Yang keempat, melarikan diri daripada medan peperangan, medan pertempuran. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Sini kalau kita boleh ubah terjemah lagi baik, menggunakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Sebab guna harta anak yatim kalau cara betul tak apa. Itu satu perbincangan lain. Yang keenam, memakan riba. Yang ketujuh, menuduh wanita yang baik melakukan zina. Tuduh melakukan zina wanita tu wanita baik, dia tuduh melakukan zina. Itu termasuk dosa besar. Hal ni perlu taubat khusus. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Dan yang kesembilan, merosak Kaabah yang merupakan kiblat umat Islam. Dia merosak ke Kaabah. Misalnya pergi ke Kaabah tu, dia buat gini, hadap saya tengok sendiri ni. Dan memang sebelum tu pada dicerita, Kaabah tu kan dia kering. Dia ambil air liur dia selet di Kaabah tu, lepas tu dia ambil pula hak basah tu, dia lama di tubuh dia. Tu amalan khurafat tu, bid'ah tu, tak boleh, jangan dibuat begitu. Jangan dibuat begitu. Jadi kotor Kaabah tu, tak boleh. Sebab kotor masjid, tak boleh. Masjid pun tak boleh dah kotor gitu. Misalnya saya sebut ni, nampak katakanlah kita buat, kita tak hidung ko, ataupun makan yang lekat cari kita pun di dinding ataupun di tiang, dosa. Jangan tu buat gitu di masjid. Dosa. Ataupun kita buat sakit-sakit makan di kapek. Tu dia buat gitu. Sepatutnya kita kena ambil dalam poket.
Sebab dia bukan haji pun, cuma menjejekkan. Kena berhati-hati kita ni dengan masjid. Baik. Kemudian tidak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa-dosa besar tersebut. Mana sesiapa yang tidak buat dosa besar ni, dalam keadaan dia mengerjakan salat, dalam keadaan dia berpuasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, pasti dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang memiliki pintu gerbang yang diperbuat daripada emas. Maknanya dia ni akan masuk surga bersama Nabi, surga Firdaus ni. Dia jaga perkara-perkara ni, tapi dengan syarat dia buat amalan-amalan fardu ain atas dia kena buat. Hatu dia kena buat, baru dia dapat kelebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'dan nas 'ala Allah man qatala fil haram aw qatala ghaira qatilih aw qatala bidhuhulil jahiliyah. Sesungguhnya manusia yang paling keras permusuhannya kepada Allah. Mana keras permusuhan ni, mana orang yang dianggap mengikut pandangan agama, orang yang buat perkara ni, dialah orang yang paling bermusuh dengan Tuhan. Walaupun dia mungkin dia tak terasa begitu, dia tak terasa dia bermusuh dengan Tuhan, tapi orang yang paling kuat, paling hebat bermusuh dengan Tuhan, balas dengan Tuhan, siapa dia? Orang yang melakukan pembunuhan di tanah suci, atau membunuh bukan si pelaku pembunuhan, dia bunuh orang lain, bukan bunuh orang yang melakukan pembunuhan. Maknanya melakukan pembunuhan dengan cara tidak betul lah, itu maksud dia nya. Kemudian membunuh kerana dendam jahiliah. Dia nak boleh bunuh seseorang ni, dia ada kaedah dalam agama kita. Kalau dia ceroboh kita, ceroboh keluarga kita, baru kita boleh bunuh dia. Kita mempertahankan diri kita, boleh lah. Atau bunuh dia tu atas kerajaan, atas nama kerajaan, sebagai hukum qisas misalnya, itu boleh lah. Tu. Ataupun kita bunuh dia kerana dia nak bunuh orang lain, terpaksa, itu boleh juga. Kalau kita tak bunuh dia menyebabkan dia bunuh orang lain, mana kita nak mempertahankan orang lain, terpaksa bunuh dia. Tu ada kadang-kadang tu tak apa tu. Tapi kalau bukan dengan sebab yang diizinkan oleh syarak, maka dialah yang dianggap orang yang a'dan nas 'ala Allah, orang yang paling bermusuh dengan Tuhan. Dia terasa ke tak terasa tu hal lain, tapi laras bahasa yang digunakan dalam hadis ini untuk menunjukkan betapa besar dosa dia, supaya dia balas dengan Tuhan, supaya dia nak perang dengan Tuhan. Ini suatu perkara yang berat, yang perlu kita bagi perhatian lah. Kemudian yang terakhir, saya nak sebut yang terakhir, bab yang ke-75. Habislah bab tu, kita masuk bab 75. Ni hadirat ni, musim-musim Covid ni kena beringat sikit ni. Bab tinggal tak pergi sembahyang jemaah ni. Tak apa musim Covid ni ada dia gini, tak apalah kita atas musim Covid ni. Sebelum saya baca ni lah, memang ulama kata kalau selagi kih tu tak hilang, kalau tak pergi pun tak apa, kita faham tu. Ada yang berpendapat gitu pun, mana kemungkinan berjangkit tu masih ada, tak bebas lagi lah. Sebab tu ada setengah-setengah tu tak pergi lagi semaya ni, ada lagi tak pergi semaya, sebab kajian pun tidak kata bebas sepenuhnya lagi. Tak apalah setengah kata tak boleh, bila kajian kata boleh, tempat-tempat hak di istiar sebagai Zulhijjah, kajian pun mana boleh, tapi kena jaga SOP tu kata. Mana kalau kita ambil itu mana wajib lagi. Ni kita kira ni tidak kira pada musim ni. Hak perbincangan kita ni hak dalam keadaan biasa, tidak berkait dengan kerana zaman pandemik ni, tidak. Tuhan ni jangan silap faham lah. Sebab kalau musim ni banyak kau kena ambil kira. Ada sebab saya ke-75 meninggalkan solat Jumaat, sebab ada setengah tu mudah-mudah, kadang dia sakit kepala sikit-sikit. Gak sakit, kadang-kadang setengah-setengah kepala ni dia tahu masa mana dia nak sakit kepala. Ni penyakit ke? Tahi Jumaat jadi sakit, dia tahu. Kepala tu dia tahu dia nak sakit masa mana. Sebab tu tuai punya kepala ni kena cerdik pada kepala dia tu lah. Tak boleh dah. Jangan mudah-mudah kita. Sakit setara mana siapa tak boleh. Kalau lain boleh pergi, kena pergi masjid ni. Cuba tengok sini meninggalkan solat Jumaat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat, tak pergi sembahyang, sebab sembahyang Jumaat ni wajib, bukan sunat, tidak. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ah buyutahum. Hadis ni hadis Muslim. Nabi kata, aku kalau kita jemaah ke Kelantan, aku rasa nak Allah geram rasa. Kalau boleh aku suruh orang lain jadi tu imam sembahyang Jumaat, aku nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Tu. Kalau berasa geram aku. Suruh orang lain jadi tu imam, aku nak pergi bakar rumah orang tak pergi sembahyang Jumaat. Gak dia maksud tu. Nak ayat, padahal tak ada Nabi kata gini kepada orang tak mai zuhur.
Dosa tak mai zuhur tu adalah dosa dia tinggal semaya, tapi tidaklah sebut gini. Hak ni siapa sebut nak pergi bakar rumah? Maknanya berat lah. Tinggal semaya sah ada Nabi sebut orang tinggal semaya sah ni gini-gini. Tak sahih. Dalam hadis sahih sebut. Cua semaya sah ni seolah-olah hilang harta dia, hilang keluarga dia. Pada pandangan Allah beratnya orang tak semaya sah seperti orang yang kehilangan semua harta dan seluruh keluarga dia. Tidak sebut bakar hak ni siapa nak pergi bakar. Mana ini hadis ni dari segi larah bahasanya menunjukkan perbuatan tidak pergi solat Jumaat ni satu perbuatan dosa besar, dan dosa besar pun antara dosa besar besar lebih daripada hal lain. Nabi SAW juga bersabda, la yantahiyanna aqwam an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Mereka harus berhenti dari kebiasaan meninggalkan solat Jumaat. Mereka wajib berhenti daripada kebiasaan tidak solat Jumaat, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang yang lalai. Berat ni hal ni. Orang yang menjadi kebiasaan mudah-mudah tak pergi sembahyang Jumaat, sampai satu tahap Allah akan cok dalam hati, tutup hati dia jadi orang lalai. Orang lalai ni maksud ke dia? Tidak pandai berat dah kepada dosa pahala. Tidak pandai berat dah pada tinggal kefarduan. Tidak pandai berat dah tidak beramal dengan amal agama. Jadi tak apa. Hidup nampak saja Islam, hidup seperti orang tidak Islam. Tu maksud dia berat tu. Kalau kita tengok dalam huraian hadis, Allah cok dia sebagai orang lalai. Orang lalai ni nama saja Islam, tapi hidup serupa dengan orang tidak Islam. Berat ni hadirat ni. Kita tak nampak ke dalam masyarakat kita orang jenis ni? Nampak saja. Apa kalau jadi orang untuk agama, untuk ibadat ni mudah-mudah tinggal semaya pun tak ada sakit, tak ada berasa apa. Kau lalu ada makan nasi apa? No. Apa jadi gitu? Takut kena hak ni, tak tahu. Tu dia ni sudah dicap sebagai orang lala. Dia gini dalam agama Islam kita ni buat salah tidaklah menyebabkan jadi gini. Sebab tu dia sebut berterusan, tak berhenti daripada tak pergi sembahyang Jumaat. Sekali tak pergi, dua kali tak pergi, mungkin tidak siapa berkat ni. Supaya juga dusta. Sekali berdusta tak, tidaklah kata dicap. Tapi seseorang itu kalau berkali-kali tak berubah sampai satu tahap, Allah akan cek dia sebagai pendusta. Maknanya bila kena penyakit ni, dia nak keluar daripada dusta tu payah. Kecek sikit pelawak selalu. Jadi lagu Islam ni dia tidak kata bila buat salah tu ucap dusta. Tak. Sekali curi tidak dikatakan pencuri, tapi salah lah. Tapi kalau curi sama, kadang-kadang Allah kata dia ni tak boleh pergi dah ni, pakat cop sebagai pencuri. Tak boleh lepas. Kadang-kadang bahari hak tak penting boleh curi. Jadi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam agama dia kira gitu. Sebab itulah hadirat seseorang yang melakukan dosa berterusan, dia tidak sama dengan orang yang melakukan dosa sekali-sekala. Dia tidak sama dalam agama kita. Baik, daripada Abu Ja'dah Ad-Damri itu sebenarnya Ad-Damri, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan taba Allahu ala qalbihi." Ini parut lagi ya. Ini riwayat Abu Daud dan juga riwayat oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sunan dia lah, dengan sanad yang kuat. Sesiapa yang meninggal ketiga kali Jumaat kerana buat mudah-mudah tak pergi, bukan kerana sakit, bukan kerana sebab besar, mudah-mudah tahawunan, tak pergi masjid 3 kali dengan sebab mudah-mudah dia tinggal, bukan kerana benda kritikal lah. Bahasa sakit orang sikit lagi dah. Nampak hujan sikit lagi, tapi kalau bab hijau hujan lebat buruk-buruk pergi. Kereta ada tak segi, bawa payah nak parking jauh pula, payah ada semua. Itu makna mudah-mudah tu. Padahal boleh pergi pun. Dalilnya kalau setara tu hujan tu, kalau lain dia boleh pergi. Nak tahu ni rakyat telefon kata mari ambil utai demo ni 1000 mari ambil. Hujan kelak tak nampak potobit. Suruh rakyat lah kalau bab piti. Ni makna mudah-mudah 3 kali. Apa bala yang Allah turunkan kepada orang ni? Taba'allahu ala qalbih. Allah akan cak tutup hati dia. Allah cak, mana payah dia nak terima kebaikan selepas itu. Berat tu. Maknanya Allah tak jaga dah dia, Allah biar. Kalau mengikut dulu, saya ingat bagus juga bahasa ni, kita mudah faham. Ingat orang panggil Fanilah ayah Datuk ni Aman. Ni Abdullah Arsyad namanya. Saya pernah dengar dia kuliah masa budak-budak itu.
Dia kata bila Allah tak jaga kita, Allah cok hati, cok di mana Allah tutup hati tu, tak boleh nak masuk benda molek dalam hati. Allah tutup hati kita ni kan, dia boleh terima benda molek pun, dia boleh terima, boleh ni cok ni mana Allah tutup tu, mana benda molek tak boleh masuk, benda jahat dia boleh masuk. Cuba agak lagu mana hati orang itu. Hanya boleh masuk benda-benda jahat saja, benda molek tak boleh masuk. Lagu mana seseorang itu mempunyai hati pada lagu tu. Dia kata gini, orang ni bila kena siapa tahan ni, bila Allah sudah tidak jaga dia, dia sendiri jaga dia, Allah tak jaga dah dia. Supaya kambing jaga kambing, tuai kambing pun kambing juga. Agak-agak lagu mana? Boleh nak wakil kau? Gini yang mudah kita boleh share lah. Kalau kita boleh share bahawa tuai kambing tu kambing juga, bila kita kata ke dia, tambahlah kambing tu, kurung kambing tu, kita kata jaga molek, jangan duduk lepas kursi, duduk makan tanaman orang tu. Tuai kambing kata, pagarlah rumah dia mah. Ni mana ni lah contoh tuai kambing. Tuai kambing pun kambing juga. Tu mudah faham. Tak serati memang gitu. Memang bukan kata tak sengaja, sebut sengaja. Nak suruh reti. Kadang-kadang baca hadis pun tak reti orang-orang gini kadang-kadang. Kan ada setengah orang tu tak? Kucing demo tu mari duduk berok sama kawan. Berok dalam kasut. Masuk dalam rumah susah dia. Nak perok kucing kurung. Kalau tak lewat dosa perok lah dosa. Dia kata pagar molek. Jaga tutup molek itu tu. Dia siap royak suruh berjaring di gerai. Ni jenis kucing perok kucing. Mana tuai kucing pun kucing juga. Ni tu. Susah hadirat. Biarlah terakhir saya nak sebut ni, nak ayat benda lucu sikit ni nak. Saya pergi ke satu taman perumahan. Setiap rumah mesti ada dalam botol dia buh macam air sirak tu. Kita bersakit kepala, mana rumah popok ni penuh dengan air sirak. Letak dia tengok tempat itu dalam pagar, masih semua rumah ada. Saya tanyalah, kita pergi kuliah, dia kata hak tu petua tak suruh kucing mari. Kita kata ya Allah, kita letak air sirak kau mari potol ya. Apa tu rupanya situ ada masalah, orang perok kucing je lepas gitu. Duk berok rumah, duk ganggu kan? Sebab setengah sore tengok kucing tak boleh nak makan, dia tengok telinga tu, tengok tu tak boleh makan nasi. Setengah sore tak boleh tengok kucing pergi dekat, bersih lalu dia alah kucing. Kita kena jaga. Kalau nak perok, jangan sampai jadi boleh dosa. Rupanya ada, tapi ada juga sentuh kucing dia tak boleh, dia tengok merah dia tak pergi petai, ada juga, betul juga tu. Betul patut kita kata apa dia buah air sirak dalam botol tu kan, merah nampak tepi pagar, rupanya elok tak suruh kucing masuk. Siapa gitu sekali dosa perok kucing ni. Bagi saya kucing perok kucing lah, puak ni lah kata. Kami perok kami, mana lebih kuat kucing tu dia tu. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan kita ambil satu tajuk lagi, dan kemudian ataupun kita habis buat ni tak ada apa ni yang terakhir. Dosa besar yang ketujuh habislah. Cuma minggu depan kita akan baca poin-poin yang tidak disenaraikan khusus sebagai dosa besar, tetapi masih dalam kategori dosa besar lagi. Okey, yang terakhir 76. Memata-matai dan membocorkan rahsia kaum muslimin. Hak ni dia tak amari apa hadis, dia amari satu kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kita dia pergi. Bab 76 ni termasuk dosa besar, mencari kesalahan orang. Tu. Seseorang tu kalau kita tidak cari, mana tak tanya khabar lah. Mana kalau kita duk sayang dia, tak nampak dia tu keburukan dia. Kena cari baru jumpa. Perbuatan tu dosa besar. Dan dalam agama orang yang mana kalau kena cari baru nampak kesalahan dia, tu orang baik dia tu. Orang juh tu setahu tu. Jangan kita ingat orang baik ni orang tidak buat dosa. Tu salah faham tu. Hak tak buat dosa ni Nabi Rasul. Mana seseorang tu kalau kita tidak cari kesalahan dia, tak jumpa. 5 tahun dah sayang tak nampak. Kena cari baru jumpa. Boleh buat natu dah tu. Tanya bini dia, adalah kesalahan. Kadang dia tanya sayang dia, adalah dia. Bab juruh tu. Sebab orang tak baik ni tengok nampak lalu kesalahan dia. Sayang metai nampak lalu dia. Tapi orang baik ni ada salah tapi kita tak nampak. Orang yang buat salah secara terang-terangan dengan orang buat salah sembunyi, dalam keadaan sembunyi lain, tak sama. Jadi siapa pekat kena cari, kena siasat lah. Nak cari kesalahan peribadi ni. Kalau dia curi memang kena siasat tu.
Kalau dia mengada-ada memang kau tidak detektif dosa paruk lah. Nah, bahagian detektif ni lain. Ni mana kesalahan peribadi. Yang mana dia malu tu kalau orang tahu. Sebab tu kalau dia buat salah dia sembunyi. Tiba-tiba siasat kita tanya khabar. Duk tanya bini dia, tanya orang tu, tanya nak tahu kesalahan dia. Kadang-kadang kesalahan 20 tahun dulu diungkit lagi. Padahal dia berubah lama tu. Tanya lagu mana dia? Saya dia berkata dulu masa sekolah dia ni ada jenis kecek pelawak. Padahal 20 tahun dah berlalu. Mana duk tanya? Perbuatan itu termasuk dalam dosa besar. Sebab manusia ni hadap-hadap kita kena tengok hak terkini manusia ni. Dia bertaubat ke tidak? Dia berubah ke tidak? Separa politik pun gitulah juga. Kita tengok dulu dia kecek pelawak, lah ni dia berubah. Nampak okey lah, tak apa, alhamdulillah. Sebab manusia boleh berubah. Tapi kalau dulu pelawak, kini pelawak dah apa? Dulu kini dah selama-lamanya. Duk pelawak. Tu tak boleh, tak boleh buat pemimpin lagu tu bola duk undi kata mu bola buat dosa ya kata. Dah, tak salah kalau jenis pemimpin lagu tu. Tapi kalau pemimpin dulu misalnya kata 15 tahun adalah kita tahu kata. Tapi lepas tu nampak ada perubahan. Kita duk perhati tengok. Tu lain. Manusia boleh berubah. Gitulah hadirat. Kemudian di sini dan membocorkan rahsia kaum muslimin. Ini panjang saya nak cerita ni. Berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah ni kita bincang minggu depan. Saya nak sebut beberapa perkara. Di sini dia bawa cerita Hatib ke cerita dia ni terlibat dalam peperangan Badar. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia semasa Nabi nak serang Mekah tu, dia pernah hantar satu surat kepada keluarga dia supaya keluarga dia larilah. Ataupun lari sebab nak lawan Nabi ni tak erok, muka Nabi kuat dah ni pada waktu ni. Dia hantar surat tu melalui seorang perempuan musyrikin. Allah SWT hantar wahyu pada Nabi suruh pergi kejar perempuan tu. Sahabat pergi, saya nali antaranya pergi. Bila berjaya ditangkap perempuan tu, akhir sekali ringkas cerita ni. Maka ambillah surat tu. Bila sampai kepada pengetahuan Nabi, ditunjuk surat ada bukti ni. Ringkas ceritanya, saya Umar kata saya nak penggal lah dia. Sebab dia telah membocorkan rahsia negara. Ni rahsia ketenteraan. Bahaya kalau zaman lah ni pun hukum bunuh tu. Kalau kesalahan sebesar tu. Kemudian Nabi kata jangan. Bila ditanya hati kata dia maksud dianya supaya keluarga dia hak tidak Islam tu larilah, takut mati. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya dalam proses nak dakwah keluarga dia supaya masuk Islam. Kalau dia perang dengan Nabi, kalau mati dekat ada kafir, tak akan masuk surga sampai bila-bila. Dia rasa sedih kerana tu. Bukan dia bermaksud nak sabotah Nabi, tidak. Tapi kok mana salah tetap salah. Tetapi oleh kerana dia ni adalah sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, Nabi maafkan dia. Nabi maafkan dia. Khusus untuk Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi Sayyidina Umar kata 2 kali Sayyidina Umar sebut, ya wahai Rasulullah, dia ni telah khianat pada Allah, khianat pada Rasul Allah, khianat pada umat Islam. Kesalahan dia ni sangat berat, mesti dihukum patnya. Suruh pada saya, biar saya urus dia. Kata Sayyidina Umar. Nabi kata la taqul lahu illa khairan. Jangan kamu sebut benda tak molek pada dia sebab dia ni ahli Badar. Baik, mana kih ni kih terkecuali lah. Kih ni terkecuali. Tetap maksud kih terkecuali kalau mana untuk Hatib ni ini waqiah khusus ni, juz'iyah ni. Ni cerita khusus. Dan Nabi maafkan dia. Kita tak salah. Tapi cerita seumpama ini kalau berlaku pada orang lain, ini termasuk dosa besar. Kita membocorkan, sahabat kita sebut pada kita satu perkara. Dia sebutlah dia mengadu pada kita. Kadang-kadang kita ni ada kecek dengan sayang kita kan. Sebut tentang orang. Ataupun bini lah sebut keburukan lelaki dia kepada orang lain. Menyebabkan jadi terdedah keaiban suami dia. Dosa besar. Suami sebut keaiban isteri sehingga terdedah keaiban isteri. Itu dosa besar. Itu maksudnya. Dari sudut bocor kerja. Tu sebab dia tajuk ni dua. Mencari keburukan orang dan juga membocorkan rahsia. Haram hadirat. Dalam mesyuarat kita bocorkan rahsia mesyuarat itu haram. Dosa besar. Tak kiralah mesyuarat mereka. Mesyuarat AJK masjid ke, mesyuarat parti ke, mesyuarat badan NGO ke, semua tak boleh tu. Dalam mesyuarat. Sebab tu kalau dalam mesyuarat ni dia mukaddimah dia kena beri peringatan, pengurusi tu kena beri peringatan. Ni mesyuarat ni poin-poin perbincangan, fakta-fakta yang disebut ni untuk dalaman sahaja. Kena sebut. Kecuali kalau maklumat tersebar pun tak apa jadi lebih baik, itu hal lain. Sebab ada kesensi fakta ni setakat ni saja. Tidak boleh disebar ke keluar. Kalau sebar keluar itu tidak amanah, khianat, berdosa besar. Kena sebut. Dan kalau orang itu sebar berdosa besar. Termasuk dari dosa besar. Begitulah hadirat. Jadi untuk minggu hadapan hak lain itu baca sendirilah sebab hari ini terlalu biasa sangat dah kita dengar.
untuk minggu hadapan kita akan baca muka surat 479. Dia habis dah sebenarnya 70 ni atau habis dah dosa besar yang dihimpun oleh Imam Zahabi. Cuma kita akan masuk tajuk ni dia panggil mulhaq. Mulhaq ni dia panggil apa? Lampiran saja ni. Tajuk akhir ni hak bahagian lampiran. Penting juga ni. Hak Nabi sebut dia mana ulama kategorikan sebagai dosa besar juga. Yang perlu diberi perhatian. Hak ni pun mungkin saya rasa tengok ni mungkin 2 siri juga ni. Ataupun mungkin lebih banyak tu. Dan hak ni memang kita kena baca lah. Baik, tak apalah minggu depan. Cuma sebelum itu saya nak maklum kitab alternatif lah kita kata. Bila habis hak ni kita nak baca kitab ni. Saya sebutlah hak ni kalau nak order boleh harga berapa men? 95. Bayar. Kalau tak ada dah, habis dah. Mungkin kalau ada nak boleh lagi lah ada. Kitab ni tapi hak ni ada orang belakang dah ni. Cuma saya dulu kitab ni yang kita akan gunalah selepas ni perbincangan. Sebenarnya Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi ni sebenarnya rentetan daripada kitab ni juga. Kita bincang tentang dosa besar. Dia ada lagi dosa kecil. Manusia terjerumuh dalam dosa ni sebenarnya bukan saja-saja dia ada pihak lain yang telah menyebabkan dia terjerumuh dalam dosa tu. Pihak lain tu mana? Iblis lah. Syaitan lah. Jadi kitab ni disusun oleh Ibnul Jauzi untuk menyatakan bahawa iblis ni kerja dia adalah menjerumuskan manusia dalam lembah dosa. Bagaimana taktik iblis dan strategi dia lah kita ada. Strategi dia ataupun taktik dia, cara pendekatan dia guna untuk supaya manusia tu jadi buat dosa. Kalau dia sedang buat ibadat pun jadi tak boleh pahala ibadat dia. Ni dia sebut. Semua ni berdasar pada pemahaman terhadap Quran dan hadis. Dan buku ni sangat popular seluruh dunia ni. Buku ni Ibnul Jauzi, seorang tokoh besar. Dan sangat menarik lah. Sangat menarik. Jadi kalau nak beli ni 95 ya kena order lah. 60 ringgit. Hak ni saya jangka kalau baca pun mungkin 3 tahun 2 tahun lebih ni. 2 tahun lebih ni. Sebab dia perlu huraya. Walaupun dihurah dah ni hak urang ni pun tahqiq dia ni Syekh Ali Hasan Al-Halabi ni orang masyhur. Terkenal lah. Jadi hadirat kalau kita ngaji dengan ada kitab ni sebenarnya dia boleh pahala lebih. Sebab apa? Sebab kita pegang. Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i ni hafal Quran umur kecil lagi 7 tahun hafal Quran dah. Tapi data aku bila aku baca Quran aku suka baca Quran, pegang Quran aku tengok sebab dia boleh pahala besar. Sebab kita pegang tu setiap yang terlibat urat saraf kita semua boleh pahala belaka. Patu mata tengok boleh pahala, ingat tu sekarang. Jadi kalau kita ada kitab ni maknanya pahala tu lebih besar dan lebih terjamin. Kalau ada perlu catat, kita boleh catat di situ kelebihan dia lah. Jadi begitulah hadirat, insya-Allah saya rasa 2 sesi lagi paling kurang lah. Insya-Allah akan habislah kitab Al-Kabair, kemudian kita akan guna kitab ni. Jadi dalam tempoh sebelum itu tu mana beli dah kitab ni boleh terang-terang tengoklah gapo dia ada dalam tu. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.